Assalamualaikum dan selamat petang. Bersua lagi dalam slot kelas Bahasa Melayu tahun 2 bersama dengan Cikgu. Pada petang ini kita masih meneruskan tema 6 iaitu tema alam sekitar dan teknologi hijau, unit 16, Alamku Sayang. Kemahiran yang akan kamu pelajari pada hari ini ialah kemahiran seni bahasa dengan DSKP 4.3.1 dalam kurungan Roman 1 melengkapkan pantun dan mempersembahkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Tajuk pantun yang akan kamu pelajari pada hari ini ialah Indahnya Alam. Pantun tersebut terdapat pada muka surat 26 buku teks Bahasa Melayu Jilid 2 kamu. Objektif pelajaran. Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini, cikgu harap murid-murid dapat memahami pantun dan mempersembahkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Mari dengar huraian selanjutnya mengenai pantun. Pantun merupakan salah satu jenis puisi Melayu lama yang dikarang berangkap dengan tujuan menyampaikan mesej-mesej tertentu. Mesej-mesej yang ingin disampaikan biasanya berunsur nasihat atau sindiran secara halus. Pemilihan kata dalam pantun biasanya diolah dengan molek dan disampaikan secara berkias agar pihak yang mendengar tidak tersinggung. Pantun biasanya terdiri daripada 2 baris, 4 baris ataupun 8 baris. Pantun mesti terdiri daripada pembayang dan maksud. Jika pantun tersebut mengandungi 2 baris, baris pertama biasanya terdiri daripada pembayang, manakala baris kedua pula merupakan maksud pantun. Jika pantun tersebut mengandungi 4 baris pula, baris pertama dan kedua merupakan pembayang, manakala baris ketiga dan keempat merupakan maksud pantun. Selanjutnya, mari kita teruskan dengan struktur binaan pantun. Pantun disusun dengan struktur yang berbeza-beza. Mari kita lihat struktur binaan pantun 2 kerat. Pantun 2 kerat dibina dengan struktur yang berikut. Binaan akhir bagi struktur pantun 2 kerat biasanya sama bagi baris pembayang dan juga baris maksudnya, iaitu A. Contohnya dalam pantun berikut. Gendang gendut tali kecapi, kenyang perut senang hati. Baris pertama bagi pantun 2 kerat ini diakhiri dengan suku kata atau rima P. Manakala baris kedua pula diakhiri dengan suku kata atau rima T. Kedua-dua baris ini mengandungi rima yang hampir sama, iaitu A dan juga A, P dan juga T. Jika kamu lihat
Keadaan ini berbeza dan tidak berlaku dalam pantun 4 kerat ataupun 4 baris yang akan kamu pelajari pada hari ini. Pantun 4 kerat atau pantun 4 baris ini strukturnya dibina dalam bentuk rima A, B, A, B. Bermakna baris yang pertama bunyinya akan bersamaan dengan baris yang ketiga, manakala baris yang kedua bunyinya atau rima akhirnya adalah bersamaan dengan baris yang keempat. Hal ini terbukti melalui contoh pantun 4 kerat atau 4 baris yang berikut. Pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti, hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Baris yang pertama diakhiri dengan rima atau suku kata yar dan suku kata yang sama diulangi dalam baris yang ketiga. Manakala baris yang kedua diakhiri dengan suku kata ti dan hal yang sama berlaku dalam baris bagi suku kata akhir baris yang keempat. Selanjutnya, mari kita pelajari cara membaca pantun. Pantun hendaklah dibaca dalam keadaan tenang dan santai supaya mesej berjaya disampaikan. Pantun perlu dibaca mengikut jeda. Bermaksud, apabila membaca pantun, perlu berhenti seketika pada perkataan yang kedua dalam setiap baris. Misalnya, dalam contoh pantun yang berikut, mari baca bersama-sama dengan cikgu. Gendang gendut, tali kecapi, kenyang perut, senang hati. Apabila kamu membaca pantun 2 kerat ini dalam barisan yang pertama, selepas perkataan yang kedua, iaitu kata gendut, kamu perlu berhenti seketika. Kemudian, barulah kamu lanjutkan dengan perkataan yang seterusnya. Begitu juga dengan baris yang kedua, selepas perkataan perut, kamu perlu berhenti. Kemudian, barulah kamu sambung semula sehingga ke akhir baris. Mari kita lanjutkan. Bagaimana pula cara membaca pantun 4 kerat? Sama seperti pantun 2 kerat tadi, pantun 4 kerat juga perlu kamu baca dalam keadaan santai, rileks dan juga tenang agar mesej berjaya disampaikan. Mari baca pantun ini bersama dengan cikgu. Pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
Kamu perlu berhenti seketika selepas perkataan emas, selepas perkataan sebiji, selepas perkataan emas bagi baris yang ketiga dan juga selepas perkataan budi bagi baris yang keempat. Sama seperti pantun dua kerat atau dua rangkap tadi, pantun ini perlu dibaca dengan berjeda, iaitu berhenti seketika selepas perkataan yang kedua. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan buku teks Bahasa Melayu Jilid 2 kamu pada halaman 6. Dalam halaman 6 ini, kamu dikehendaki melakukan aktiviti mencipta pantun secara separa terkawal dan mempersembahkannya. Baik, apakah maksud mencipta pantun secara separa terkawal? Mencipta pantun secara separa terkawal di sini bermaksud kamu perlulah melengkapkan pantun 4 kerat yang terdapat dalam halaman 26 ini dengan menggunakan petikan baris-baris pantun yang disediakan dalam halaman yang sama. Semasa kamu melengkapkan rangkap-rangkap pantun ini, kamu perlulah memastikan struktur binaan pantun ini tepat sebagaimana yang telah cikgu terangkan. Struktur binaan pantun 4 kerat mestilah dalam binaan ABAB, iaitu rima akhir bagi baris yang pertama mestilah bersamaan dengan rima akhir baris yang ketiga, manakala rima akhir baris yang kedua mestilah bersamaan dengan rima akhir baris yang keempat. Bagi rangkap yang pertama dalam pantun 4 kerat ini, kamu perlu melengkapkan baris yang keempat. Rima akhirnya mestilah bersamaan dengan rima akhir baris yang kedua, iaitu cong. Jadi, pilihlah petikan baris-baris pantun yang disediakan yang mana bersesuaian untuk kamu tuliskan dalam tempat kosong ini. Bagi rangkap pantun yang kedua, kamu perlu melengkapkan baris yang kedua. Baris yang kedua yang perlu kamu lengkapkan haruslah kamu sesuaikan dengan rima akhir bagi baris yang keempat, iaitu rima akhirnya mestilah diakhiri dengan bunyi atau suku kata bur. Pilihlah petikan baris yang mempunyai rima akhir atau bunyi akhir yang sama seperti baris yang keempat ini. Seterusnya, begitu juga yang perlu kamu lakukan dengan rangkap yang ketiga. Kamu silalah pastikan baris yang ketiga yang hendak kamu lengkapkan ini mempunyai rima akhir seperti mana baris yang pertama, iaitu diakhiri dengan bunyi atau suku kata akhir lam.
bagi pantun atau pantun yang keempat atau rangkap yang keempat ini, kamu perlu melengkapkan baris yang pertama dan baris yang keempat. Kamu sesuaikan baris yang pertama dengan bunyi akhir yang sama seperti baris yang ketiga, iaitu ma, dan sesuaikan petikan baris yang keempat mestilah mempunyai suku kata akhir tik. Jadi, di manakah atau yang manakah petikan baris yang perlu kamu tulis? Sila pastikan bunyi akhir bagi setiap baris atau pemilihan baris itu bersesuaian mengikut struktur binaan pantun 4 kerat sebagaimana yang telah cikgu terangkan di awal sesi ini tadi. Setelah kamu selesai melengkapkan pantun pada halaman 26 ini, silalah salin pantun Indahnya Alam ke dalam buku latihan nombor 1 kamu. Salin mengikut format pantun yang betul sebagaimana yang pernah cikgu ajarkan kepada kamu. Cikgu ulang sekali lagi, apabila kamu hendak menyalin pantun 4 kerat, jangan lupa mulakan dari tepi garisan merah. Kemudian, mulai menulis dengan menggunakan huruf besar bagi baris yang pertama diakhiri dengan tanda koma. Manakala bagi baris yang kedua, kamu perlu masuk ke dalam sedikit dalam anggaran 2 jari, tulislah menggunakan huruf besar dan akhiri dengan tanda noktah bertindih. Bagi baris yang ketiga pula, sebagaimana baris yang pertama, mulai dari tepi garisan merah dan akhiri dengan tanda koma. Manakala untuk baris yang keempat bagi pantun 4 kerat ini, sebagaimana baris yang kedua, masuk ke dalam anggaran 2 jari dan salinlah, lengkapkanlah tempat kosong itu dan akhiri baris ini dengan tanda noktah. Perkara tersebut perlu kamu ulangi untuk rangkap yang kedua, rangkap yang ketiga dan juga seterusnya untuk rangkap yang keempat. Sila pastikan format pantun kamu betul, tanda bacaan kamu betul dan juga penggunaan huruf besar kamu juga betul. Seterusnya, sila buka buku aktiviti jilid 2 kamu pada halaman 28. Dalam halaman ini, kamu dikehendaki melakukan aktiviti 4 iaitu mengisi tempat kosong dengan perkataan yang betul. Pilihlah perkataan-perkataan yang disenaraikan untuk melengkapkan pantun 4 kerat ini. Pantun 4 kerat ini perlu kamu lengkapkan dengan memastikan struktur binaannya bertepatan dengan kehendak pantun 4 kerat. Kamu perlu ingat, binaan pantun 4 kerat, suku kata akhir bagi baris yang pertama mestilah bersamaan dengan suku kata akhir bagi baris yang ketiga. Begitu juga dengan suku kata akhir
bagi baris yang kedua mestilah bersamaan dengan suku kata akhir baris yang keempat. Cikgu rasa kalau kamu ikut panduan yang cikgu terangkan, kamu akan mendapat jawapan yang tepat dan kamu tidak akan mempunyai sebarang masalah untuk menyelesaikan tugasan ini. Akhir kalam tugasan yang perlu kamu selesaikan tertera pada slide ini. Cikgu harap kamu dapat melakukan tugasan kamu dengan baik sehingga bersua lagi di siaran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.